Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aisyah binti Ahadi daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling Semester 7 akan mensyarahkan Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam subjek dirasa At-Tasawwur An-Nasiyah, iaitu hikam kelima. InsyaAllah kita masuk kepada hikam kelima. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada slide yang pertama, iaitu Hukmu al-ijtihad fi al-madmum wa tarku al-matlub, iaitu hukum mentadbir diri untuk tuntutan hawa nafsu dan merehatkan diri daripada mencapai hawa nafsu. Maksudnya dalam syarah Hikam Ibnu Athaillah ni dikata kita kena rehatkan diri kita daripada kita takbir diri kita ni untuk kita capai hawa nafsu kita nak tu. Maksudnya kita kena rehat lah diri tu daripada kita jangan ikut je apa nafsu kita nak, kita buat je, tak boleh. Tapi kita kena merehatkan diri kita dengan membuat apa yang Allah suruh kan. Jangan sampai kita terikut-ikut dengan hawa nafsu kan. Okay, kita masuk kepada poin yang kedua, iaitu buta mata hati. Jika seseorang tu tenggelam ke dalam lautan mentadbir diri dan merosakkan usaha diri sendiri, ia sangat memberi kesan terhadap kehidupannya. Kalau dia buta mata hati, maka dia akan tenggelamlah dalam tadbir dia sendiri. Kalau dia buta mata hati dia tak nampak di sebalik kebaikan dia buat tu. Lepas tu dia tenggelam dalam takbir dia ikut je apa hawa nafsu dia nak, maka dia dia terkesan lah dalam kehidupan dia. Dia tak rasa apa yang Allah nak suruh dekat dalam kehidupan dia kan. Yang kedua, terang atau terbukanya mata hati. Seorang yang meninggalkan pengaruh takbir diri dan ikhtiar itu dengan menyerahkan urusan tersebut atas takbir Allah SWT, maka kehidupan dia akan lebih baik, iaitu dengan kalau dia terbuka ataupun dia terang mata hati dia kan, dengan dia tak ikut pun apa yang hawa nafsu dia nak, maka kehidupan dia akan lebih terurus lah dengan membuat perkara yang Allah suruh, insyaAllah. Okay, kita dengan nak tahu lebih lanjut, kita pergi kepada slide yang kedua insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk dekat dalam slide yang ketiga, iaitu syarah hikam yang kelima Ibnu Athaillah, iaitu ijtihadu fi ma dhamin laka wa taksiruka fi ma talaba minka, dalilu ala intimasu al-basiratu minka, iaitu kesungguhan kamu pada apa yang telah dijamin olehmu dan kecuaian kamu pada apa yang telah dituntut daripadamu adalah dalil yang dituntut ke atas butanya pandangan mata hati kamu. Maksudnya dia nak kata apa yang kita dah buat dan apa yang perkara yang kita nak buat, kita perlu bersungguh-sungguh. Contohlah, kita nak sesuatu kan, kita nak minta sesuatu daripada Allah, kita minta sungguh-sungguh, ya Allah ya Tuhanku, kau berikanlah keampunan kepada kita, minta sungguh-sungguh. Tapi dalam masa yang sama Allah suruh kita buat sesuatu tu, contoh amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tak buat apa, kita cuai dalam benda tu, ataupun kita leka. Kita dah minta dah untuk Allah jauhkan, tapi dalam masa yang sama kita tak usaha untuk tinggalkan benda tu, kita tak bersungguh-sungguh untuk tinggalkan. Dan dalam syarah Ibnu Athaillah ni, dia ada menjelaskan bahawa kalau kita membuat sesuatu perkara tu, dah sungguh-sungguh, maka kita akan tenggelam dan asyik dengan benda tu. Kalau kita buat benda yang baik, alhamdulillah kan, kita macam kalau kita zikir, kita asyik, kita ingat kat Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita buat perkara yang sebaliknya, kita buat maksiat, kita akan jadi rasa macam nak buat lagi kan, na'udzubillah min zalik lah benda tu kan. Tu dalam syarah hikam ni dia kata, kalau kamu buat sungguh-sungguh tu,
maka dia akan ikut. Dia akan ikut apa yang kamu nak buat tu. Tapi kalau contoh, kalau yang contoh, saya bagi contoh kita nak minta sesuatu daripada Allah kan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau pemudahkanlah. Tapi dalam masa yang sama kita tak buat apa-apa yang Allah suruh kan. Maksudnya kita cuai dalam apa yang Allah suruh. Allah kata kena baca Quran, tapi kita lalai, kita tak baca, kita tinggal, kita buat benda yang melarang, macam itulah. Okey, dan slide seterusnya saya akan menjelaskan bagaimana Allah menerangkan tentang mata zahir dan mata hati. Bagaimana seseorang individu tu melihat dengan mata hati, al-basir dan al-basirah, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dalam slide yang keempat ni saya akan bincangkan tentang pandangan terhadap tugas al-basirah dan al-basir. Kalau al-basirah ni menyatakan tentang pandangan mata hati, iaitu dia hanya menterjemahkan atau melihat perkara-perkara maknawi sahaja. Apa itu perkara-perkara maknawi? Iaitu perkara yang kita tidak nampak dengan mata kasar. Okay, dan al-basar iaitu pandangan mata zahir atau fizikal, yang hanya melihat terhadap perkara yang berbentuk fizikal sahaja. Okey, al-basirah, pertama, dia boleh melihat perkara yang halus dan seni. Kedua, dia dapat melihat atau memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, dia dapat melihat pencipta. Manakala al-basar iaitu pertama, dia melihat benda atau objek yang kasar. Kedua, dia hanya dapat melihat ciptaan Allah SWT yang zahir. Manakala yang ketiga, dapat melihat apa yang dicipta. Okey, dalam al-basirah tu, jika seorang individu tu dia betul-betul jaga mata hati dia, iaitu al-basirah tu kan, dia dengan dia selalu ingat pada Allah, dia selalu berzikir, dia selalu membuat perkara yang Allah suka, ataupun maksudnya karamah bagi dia boleh melihat dengan mata hati. Dan ada kala juga sampai macam kalau makam-makam ulama tu, dia dapat melihat dan dia dapat merasa sendirian pencipta, macam itulah. Dan al-basar macam manusia biasa, dia dapat melihat, dia ada batas, dia dapat melihat dia tu dengan objek depan mata dia. Dan dia dapat melihat ciptaan Allah yang zahir, seperti bumi, awan, hujan yang kita nampak depan mata saja. Dan slide seterusnya saya akan menceritakan natijah tentang al-basirah dan al-basar ni. Bagaimana orang menggunakan mata hati dan bagaimana orang menggunakan mata zahir. Dan kalau apa yang Allah bagi, kalau dia guna mata hati, maksudnya kalau dia seseorang tu dia melakukan sesuatu perkara tu dengan niat dan kerana Allah, maka Allah akan tolong dia. Tapi kalau dia buat perkara tu macam dia rasa diri dia tu besar, dia rasa dia bangga diri, ataupun dia tak memohon pertolongan pada Allah, maka Allah akan jauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya dalam slide kelima ini, saya akan menceritakan tentang natijah menerusi kalam hikam yang kelima ini. Pertama, apabila Allah SWT ingin terangkan mata hati hambanya, maka dia akan jadikan zahirnya sibuk berkhidmat pada Allah SWT dan batinnya kasih pada Allah SWT. Maksudnya apa yang dia buat di atas muka bumi ni hanya Allah SWT sahaja. Dia tak ingat dah dia dekat dunia. Maksudnya dia tak buat perkara-perkara yang lara lah. Dia tak buat perkara-perkara yang menjauhkan diri dia daripada Allah lah. Maka Allah akan dekatkan diri dia dengan Allah SWT. Sebab jika dia mendekatkan diri dengan Allah, maka Allah akan
hidupkan mata hati dia dengan dapat melihat perkara di sebalik kejadian. Tapi hanya orang tertentu je lah yang dapat. Kalau macam manusia, macam kita sendiri ni pun macam kalau Allah nak bagi tu boleh, tak mustahil kita dapat melihat dengan mata hati. Tapi jarang-jarang lah ada orang dapat. Yang kedua, Allah SWT kehendaki hambanya dari kegelapan atau kesesatan, maka Allah SWT akan sibukkan ia dengan khidmat untuk makhluk tanpa pertolongan Allah SWT. Dalam poin yang kedua ni, dia nak ceritakan tentang kalau seseorang, kalau Allah rasa dia nak sesatkan seorang makhluk tu kan, maka dia akan buat. Tapi kita sebagai manusia, kita perlu memohon lah, kita perlu berdoa kepada Allah agar kita ni dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok. Maksudnya kita perlu selalu dekatkan diri kita dengan Allah, sebab kita manusia biasa yang kita sering terlupa. Dan kita, sebab kalau Allah nak buat kita lupa kan, nak buat istidraj kan, maka boleh je Allah nak buat macam tu. Bukan hak Allah untuk Allah buat kita masuk syurga ke, tak. Tapi ikut hak Allah, Allah nak buat masuk kita syurga atau neraka, macam tu lah. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada slide yang ke-6. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung natijah hikam yang ke-5 dengan poin yang ke-3, iaitu apabila Allah SWT mengkehendaki pada pandangan zahir, maka dia akan melihat pada makna yang zahir sahaja. Maksudnya kalau seorang manusia tu dia melihat dengan pandangan yang zahir, ataupun Allah mengkehendaki manusia tu melihat dengan pandangan zahir, maka dia boleh melihat dengan makna yang zahir lah. Dia tak boleh tengok makna sebalik tu. Contoh, kita nak tengok kita nak tengok hari ni orang datang kelas tak, kita tak boleh tengok, kita tak boleh tahu pun dia ni tak nak datang ke tak. Tapi kita tengok waktu hari kejadian tu dia datang ke tak, macam tu lah. Maksudnya kita tahu dengan makna yang zahir je. Kita tengok di depan mata kita, kita tak boleh tengok pun di sebalik kejadian tu, kita tak boleh tengok pun di sebalik apa yang berlaku daripada tu. Tapi kalau Allah SWT, dia boleh tengok semua kan, sebab kita adalah hamba-Nya. Okay, yang keempat, manusia ia akan bersungguh menuntut rezeki yang Allah SWT jamin padanya, dan manakala akan tetapi dia cuai dalam perkara yang dituntut padanya. Maksudnya seorang manusia ni dia suka bersungguh-sungguh menuntut rezeki. Maksudnya dia nak jadi kaya, dia selalu kalau rezeki dia doa lah, dia ni lah apalah kan. Tapi dalam masa yang sama dia tak buat apa-apa yang Allah suruh. Kadang-kadang je kalau nak contohlah, dia nak hari ni dia nak dia nak kaya kan. Lepas tu dia pun buatlah solat. Orang kata kalau solat duha, kalau ni akan jadi kaya semua kan. Dia buatlah. Lepas tu tiba pada masa yang sama Allah tak bagi pun dia kaya. Dia pun akan tertekan, kenapa aku tak kaya pun, kenapa aku tak ni pun, aku dah buat dah apa yang suruh Allah suruh. Tapi maknanya kita dah nampak lah kat situ, dia buat benda tu adalah sebab dia nak dia nak menuntut rezeki tu je. Bukan dia nak buat tu kerana dia adalah hamba Allah kan. Dia maksudnya dia buat tu macam tak ikhlas. Sebab kadang dia buat tu, dia cuai dengan apa yang dia buat, dia lalai macam itulah. Sebab kita pun manusia, tapi dalam manusia ni kita kena berusaha lah dalam membuat apa yang Allah suruh kan. Okey, poin yang kelima, apabila mata hati buta, maka kita tidak akan nampak sebarang kebaikan yang terikat dengan Allah SWT. Auzubillah min zalik kan. Maksudnya kat sini, kita sebagai manusia, kita hanya boleh melihat dengan mata hati yang zahir. Akan tetapi mata hati kita, kita perlu menjaga dia dengan kita membersih dia, dengan kita menyucikan hati kita,
maka Allah akan jagalah mata hati kita tu dengan dalam melakukan perkara ketaatan kepada Allah. Kalau kita tak menjaga mata hati kita, kita akan kalau mata hati kita buta, maka kita akan merasakan perkara yang kita buat dengan Allah, kepada Allah SWT tu, benda tu adalah tak ada apa-apa pun. Maksudnya dia tak nampak apa sebarang kebaikan pun di sebalik apa yang dia buat tu. Macam itulah. Nak katanya Allah SWT tu sebenarnya maha pemurah, tapi dia nak tengok hamba dia tu bersungguh-sungguh tak dalam melakukan apa yang dia suruh kan. Ke dia buat tu hanya kepada dia nak menuntut rezeki je, bukan dia nak ikhlas buat sesuatu tu kerana dia adalah hamba kan. Bukan. Kalau kita tengok sekarang pun dah banyak dah macam tu kan. Na'udzubillah lah. Moga kita tergolong lah dalam manusia yang membuat sesuatu perkara yang Allah suruh tu adalah kerana tanggungjawab kita sebagai manusia kan. InsyaAllah. Okey, sekian sahaja daripada saya. Slide yang ke-6 insyaAllah. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah kita dah di penghujung slide. Moga apa yang saya kongsikan dan syarahkan dalam hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, iaitu hikam kelima ini, mendapat manfaat kepada semua golongan, insyaAllah. Sekian sahaja daripada saya, Aisyah binti Ahadi. Sekian, terima kasih.